Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jom kita lihat berita menarik hari ini. Sebelum tu, jangan lupa tekan butang subscribe agar tak terlepas video-video best daripada saya. Pet World Nutrition Malaysia dijangka IPO di Singapura seawal akhir 2023. Unit Gamuda memperoleh perniagaan projek pengangkutan Australia bernilai RM636 juta. Kemajuan projek ECRL Kelantan melebihi 40%. Pet World Nutrition Malaysia dijangka IPO di Singapura seawal akhir 2023. Memetik laporan Reuters, pembuat makanan haiwan peliharaan Malaysia, Pet World Nutrition Malaysia dijangka IPO di Singapura seawal akhir 2023. Memetik laporan Reuters, pembuat makanan haiwan peliharaan Malaysia, Pet World Nutrition merancang tawaran awam permulaan IPO di Singapura untuk mengumpul sehingga $100 juta yang boleh menjadikan ia sebagai IPO terbesar di Singapura dalam tempoh lebih setahun. Tawaran itu boleh meningkatkan aktiviti IPO Singapura yang berjumlah hanya $68.7 juta tahun lepas berbanding $1.94 bilion pada 2021 menurut data Refinitiv. Kali terakhir negara itu menyenaraikan IPO lebih daripada $100 juta adalah pada Disember 2021 apabila Digital Core REIT DIGT.SI mengumpulkan sebanyak $977.35 juta. Saiz IPO Pet World boleh berubah kerana ia masih dalam pertimbangan, kata salah seorang sumber. Syarikat itu mengesahkan bahawa ia akan melaksanakan IPO tetapi enggan mengulas mengenai butiran kewangan. Pet World yang membuat makanan kucing Pro Diet dan makanan anjing Pro Balance berkata ia menjangkakan untuk dibait di Bursa Saham Singapura paling awal pada akhir 2023. Hasil daripada tawaran itu akan digunakan untuk pengembangan perniagaan akan datang. IPO itu dibuat berikutan peningkatan pendapatan boleh guna dan peningkatan gaya hidup pengguna di Asia Tenggara yang telah menyebabkan lebih ramai orang memelihara haiwan peliharaan. Pasaran penjagaan haiwan peliharaan di rantau ini akan berkembang kepada anggaran $3.08 bilion menjelang 2032 daripada rekod $1.6 bilion pada 2022 menurut Future Market Insight. Pembuat makanan haiwan peliharaan Thai E-Tail Corp ITC.BK mengumpul 21.1 bilion baht bersamaan $611 juta pada November dalam IPO kedua terbesar Thailand pada 2022. Ditubuhkan pada 2006 oleh usahawan Malaysia Choi Peng Yew, Pet World Nutrition mengeluarkan lebih daripada 100,000 tan makanan haiwan setiap tahun menurut laman webnya. Selain Malaysia, syarikat yang berpangkalan di Selangor itu melihat Thailand, Indonesia, China, Taiwan, Singapura dan Brunei juga sebagai pasaran untuk produk mereka. Beralih ke berita seterusnya. Unit Gamuda memperoleh perniagaan projek pengangkutan Australia bernilai RM636 juta. Salah satu unit Gamuda Berhad telah melaksanakan perjanjian penjualan aset untuk mengambil alih perniagaan projek pengangkutan Australia pada nilai tunai Australian dollar 212 juta atau $636 juta Malaysia. DT Infrastructure Private Limited menandatangani perjanjian pada 22 Februari 2023 untuk mengambil alih perniagaan Downer Australia Transport Project DTP yang menyediakan perkhidmatan pembinaan awam dalam projek pengangkutan. Perjanjian ini ditandatangani bersama Downer EDI Works dan VEC Civil Engineering yang mempunyai kepakaran pembuatan rel. Gamuda berkata perjanjian tunai itu yang dijangka selesai menjelang Jun akan dibiayai oleh dana dalaman serta pinjaman. Langkah itu adalah selaras dengan rancangan pertumbuhan Gamuda dalam pasaran Australia untuk mencapai hasil tahunan sebanyak Australian dollar 3 bilion dalam tempoh 2 hingga 3 tahun akan datang, kata kumpulan itu dalam makluman kepada Bursa Malaysia. DTP dinilai pada 212 juta Australian dollar di mana nilai ini boleh diperoleh atas dasar willing buyer willing seller selepas rundingan antara pihak terlibat dan juga mengambil kira prestasinya sebelum ini. Ia juga dinilai melalui unjuran keuntungan, pertumbuhan serta prospek masa depan perniagaan DTP melalui platform Gamuda yang lebih luas. Gegasi pembinaan itu berkata nilai tersebut adalah wajar berdasarkan penggunaan gandaan yang didapati dari transaksi terkini yang serupa dan perbandingan dengan syarikat berkaitan seperti itu di pasaran Australia. Pada 31 Oktober 2022, tunai dan baki bank Gamuda berjumlah RM3.36 bilion Malaysia, manakala jumlah pinjamannya ialah RM5 bilion Malaysia. Pengarah urusan kumpulan Gamuda, Datuk Lin Yun Ling, mengulas bahawa pengambil alihan ini mempercepatkan kepakaran tempatan kumpulan itu di Australia hasil keterlibatan dalam pelbagai projek infrastruktur dan jalinan kepakaran serantaunya dalam menyiapkan infrastruktur untuk pelanggan tempatan sedia ada dan baru. Kami percaya terdapat peluang positif untuk pertumbuhan di Australia dan langkah ini membolehkan kami mengembangkan bukan sahaja asas hasil kami tetapi juga membolehkan penyertaan dalam pelbagai segmen pasaran infrastruktur pengangkutan daripada kerja terowong dan infrastruktur yang besar kepada projek bersaiz sederhana di rel, pembinaan landasan, elektrifikasi talian dan pembinaan stesen kereta api, kata Lin. Gamuda juga boleh
menambah dan membina hubungan jangka panjang DTP dengan pelbagai pihak berkepentingan awam dan swasta, khususnya kerajaan, pihak berkuasa pengangkutan awam dan masyarakat. Tambahnya lagi, saham Garuda yang didagangkan di Bursa Malaysia ditutup naik 11 sen atau 2.78% pada RM4.6 pada 22 Februari, memberikan pemodalan pasaran sebanyak 10.64 bilion ringgit Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, anda teringin tak nak jadi sebahagian daripada pemegang saham syarikat-syarikat yang didagangkan di Bursa Malaysia ini? Perkara pertama yang anda perlu ada adalah akaun CDS. Kalau tak ada akaun CDS, macam mana nak buat urusan jual beli saham? Jom buka akaun CDS bersama saya, Mahir Alias, sebagai advisor anda. Layari akaun CDS.com. Bagi anda yang buka akaun CDS di bawah saya, anda akan dapat join live bersama saya setiap petang semasa market open. Kita akan lihat kaunter-kaunter yang berpotensi dan membiasakan diri dengan platform dan juga pergerakan pasaran saham. Selain itu, untuk memudahkan anda mencari kaunter berpotensi, saya sediakan juga satu bot di Telegram yang mana anda boleh tengok screener kaunter-kaunter berpotensi. Dalam Telegram bot ini juga, anda boleh lihat chart, dapatkan info tentang syarikat, tengok ada tak cadangan support dan resistance untuk kaunter tersebut. Segalanya menjadi lebih mudah dan itu semua anda akan dapat jika anda menjadi klien saya. Kita beralih ke berita seterusnya. Kemajuan projek ECRL Kelantan melebihi 40%. Pembinaan projek laluan rel Pantai Timur ECRL di Kelantan telah melebihi 40% menurut Menteri Kedutaan China di Malaysia, Tang Rui. Sehingga hari ini, lebih 40% daripada projek itu telah pun siap. Dan Ye Xiaoyang, Timbalan Pengarah Projek China Communication Construction ECRL Sdn Bhd, memberitahu kami bahawa dia berharap dapat mempercepatkan fasa untuk menyiapkan projek itu kerana semuanya berjalan lancar sekarang, katanya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan sambutan ulang tahun ke-10 inisiatif Jalur dan Jalan atau Belt and Road Initiative BRI dan melawat tapak projek ECRL di Kampung Peringat pada 22 Februari lalu. Tang Rui berkata ECRL adalah simbol BRI China dan dengan itu mengharapkan ia menjadi suatu kejayaan. Saya berharap projek ini memberi manfaat kepada orang ramai di Kelantan kerana perjalanan kereta api ke Kuala Lumpur akan dikurangkan kepada 4 jam sahaja, hampir separuh masa memandu. Projek ini juga akan memberikan keseimbangan yang lebih baik kepada pembangunan antara pantai timur dan barat semenanjung Malaysia, katanya lagi. Projek ECRL sepanjang 665 km dan terdiri daripada 59 terowong itu merangkumi kerja-kerja pembinaan di 4 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Pahang dan Selangor dan direka bentuk bebas daripada banjir. ECRL dijangka beroperasi pada Januari 2027. Itu sahaja yang dapat saya sharekan dengan anda pada hari ini. Jika anda suka video saya ini, pastikan anda subscribe channel Mahir Saham, tekan butang loceng untuk tak terlepas video saya akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum.